Okay, tak apa, cikgu record apa yang kita belajar hari ni supaya nanti cikgu share ke dalam grup WhatsApp. Nanti kawan-kawan yang tak ada dalam ni, yang tak ada pagi ni mungkin boleh tengok malam nanti ke Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam. Okay, selamat pagi, selamat hari raya. Raya ke berapa ni? Raya ke 7, 8? Oh, Okay, apa-apa pun semoga awak semua berada dalam keadaan yang sihat Kita sentiasa doakan awak sihat, kita semua sihat Jadi hari ni kita nak sambung topik yang kita dah belajar dalam kelas hari tu. Ingat tak topik apa hari tu kita belajar? Ingat tak apa yang awak buat hari tu last kat dalam kelas? Ingat tak? Kalau tak nak cakap tak apa, awak tulis kat tepi ni tau. Okay, hari tu kita dah belajar tentang kaedah ataupun konsep SMART kan. Sebelum kita belajar konsep SMART hari tu pun kamu semua dah berjaya buat carta organisasi. Carta organisasi yang cikgu rasa memuaskan hati cikgu memuaskan hati cikgu. Ada yang tak ada ambil gambar lagi tu, nanti buka sekolah nanti bolehlah bagi gambar kat cikgu. Awak jelas tak dengan suara cikgu? jelas. Okey. Nampak tak slide yang cikgu kongsi ni? Nampak. Okey, last hari tu kita dah belajar tentang konsep SMART. Okey, nampak ni cikgu share ni. Cikgu share slide ni nampak Nampak. Okey, iaitu kita menggunakan bila kita nak mengira kos, kita menggunakan kaedah unit ataupun kaedah kuantiti ni kaedah unit ataupun kita menggunakan konsep SMART. S for specific, M measurable, A attainable, R realistic dengan T ni time bound Okey, kita pergi yang pertama tu pada spesifik. Okey, awak tahu tak ni gambar apa? Kelas, awak tahu tak gambar apa yang dekat dalam slide cikgu ni? Agak-agak gambar apa ni? Tentang apa ni? Baby. Apa? Baby. Lagi? Apa yang awak rasa gambar apa? Benda apa ni? Benda apa ni? Gambar seorang budak. Gambar seorang budak lagi. Apa lagi awak nampak dekat dalam slide cikgu ni? Gambar? Gambar tergantung. Maksudnya frame lah. Kan? Kita nampak macam frame. Cantik tak frame dia ni? Daripada mana dia buat ni? Seni cikgu. Seni je lah. Daripada bahan apa dia guna buat frame ni? Kayu. Ya, dia gunakan daripada bahan kayu. Kalau cikgu suruh buat, boleh buat tak? Frame berbentuk Boleh. macam ni. Boleh, bukan kena potong pun cari kayu yang berbentuk je cikgu. Bagus. Okey, jadinya apa maksud S hari tu kita belajar S tu spesifik ataupun tujuan projek iaitu yang pertama tadi kalau tengok dekat sini S tu spesifik dia kata tujuan projek. Nama projek apa yang kita nak bina, bingkai gambar contohnya. Apa tujuan yang kita bina bingkai gambar ni? Untuk membuat hiasan di dinding ataupun meja tulis. Berapa bilangan yang kita nak buat, katakan 100 unit kita nak buat. Sasaran dia apa pada siapa Katakan kita nak buat frame ni kepada guru ataupun pelajar Ini dia buat banyak sangat bilangan 100 unit ni. Agak-agak lah kalau kita bersemuka sekarang ni memang cikgu suruh awak hasilkan sesuatu produk mengikut kumpulan. Ini dia buat produk frame gambar dan nanti produk ni dia jual lah dekat kawan-kawan Okay. Tapi sebabkan bersemuka ni tak apalah Okay, kemudian M yang kedua adalah measurable ataupun pengukuran pengagihan kewangan. Okay, hari tu kita dah belajar dah, cikgu dah ajar awak dah. Ada 3 course yang kamu kena ingat. Bila kita nak buat sesuatu projek, bila kita nak hasilkan satu projek, kita kena ada keluarkan duit sikit lah ataupun kita kena kira kos. Iaitu kos apa? Kos bahan mentah, kos upah dengan kos overhead. Okay.
Ini contoh kos bahan mentah. Apa-apa sahaja bahan yang kamu gunakan, itu kita panggil sebagai kos bahan mentah. Katakan dalam frame gambar tadi, ini contoh bahan-bahan yang digunakan ya. Kayu, kertas, glue, cat, paku atau papan lapis. Ini bahan yang digunakan untuk nak hasilkan frame gambar tadi. Okay, ini kita panggil kos bahan mentah. Okey, kemudian ni adalah Cikgu, cara ya. boleh ke cari kayu dulu cikgu? Nak buat? Ha. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak Buat dengan buat, nanti nak buat buat dengan nanti. tim sendiri. Boleh. Nanti bila buka sekolah ni tunjuk hasil. Cikgu memang kalau nak suruh buat pun. Bukan Siapa? cikgu. Sedia kayu cikgu, sedia kayu yang berbentuk macam tu. Boleh? Nak buat kat sekolah? Lepas tu buat kat sekolah cikgu, bukan buat kat rumah. Boleh sangat. Nanti tajuk Okey. 3 nanti kita ada project brief. Nanti boleh buat. Kita patutnya kena buat project tau. Kalau boleh nanti boleh bawa bahan apa projek yang nak buat. Awak kumpulan dengan siapa? Tak tahu. Tak Kumpulan ingat? Tengku. Ingat. Nama Ingat? je lah. Nama. Nama yang kita buat hari tu yang dalam Adam cikgu. gambar tu. Tengku Adam cikgu. Kalau ingat cuba buat grup WhatsApp antara kamu kan. Lepas tu bincang nak buat projek apa. Okey. Kan nanti kat sekolah nanti dah bawa bahan semua kita boleh buat. Lagi bagus idea awak tu, okey juga. Okey. Okey, tapi ni contoh ni dia buat bingkai gambar. Kalau kita nak buat bingkai gambar pun tak ada masalah. Okey, nak buat tempat letak pensel pun tak ada masalah. Apa-apa saja. Okey, ni contoh bahan-bahan yang dia guna untuk nak buat bingkai gambar tadi lah. Ni contoh nak kira. Katakan bilang bahan yang pertama dia guna kayu berlurah. Satu kayu berlurah tu harga dia RM3. Kalau 100 unit berapa ringgit? Siapa dapat jawab? Satu kayu tu harga RM3. Kalau dia nak hasilkan 100 unit, berapa kos dia kena keluar? Kan? Nice. 3 kali 100 berapa? RM3 kali 100. Tu dia kat tepi tu kalau tak nak jawab. 3 kali 100. Nampak. 300. 300. Okey, so dia kena hasilkan 300. Sama juga dengan ini Ini pun kayu harga RM1 satu. Kalau 100 berapa? Nampak kan slide cikgu ni kan? Nampak kan slide cikgu? Nampak. So kalau kayu yang kedua ni harga dia RM100. Kalau 100 unit berapa ringgit? Cepat. 100. Bagus 100. Ini RM50 kali dengan 100. Cepat. Ada jawab tak? Apa cikgu? Kalau kayu tu harga dia RM1.50. Kalau nak beli 100 unit berapa kena bayar? RM1.50 kali dengan 100. Berapa? 150. 150. Okey, MDF tahu tak MDF tu apa dia? MDF buat berwarna tu tahu tak macam mana bentuk dia? Tak tahu? Tahu tak macam mana, apa dia bahan nama MDF tu? Tak tahu? Apa, nanti cikgu kongsi. Okey, agak-agak ni berapa ringgit? Berapa jumlah dia ni? 350 cikgu. 350. Lepas tu MDF board ni harga dia RM2.50 kali dengan 100. Berapa? RM2.50. 250. Berapa? 250. 250. First pack Luxina. Harga satu RM2. Kalau nak beli 100 berapa ringgit kena keluarkan duit? 200. 200. Paku sekilo harga dia RM5. Jadi RM5 lah ya. Jadi sekilo harga. Paku setengah inci kan. Harga dia sekilo RM5. So dia beli sekilo RM5 lah ya harga dia. Kertas las. Okey, kertas las ni harga satu 30 sen. Kalau dia nak beli 50 keping berapa ringgit dia kena keluarkan duit. Kertas las. So kertas las dapat berapa? 30 sen satu. 15 cikgu.
RM15. Okey. Okey, cat satu tin harga RM26. Dia beli satu tin je, so harga RM26. Okey, glue satu botol RM8. Dia beli satu je. Dah hilang. Okey, ni RM8 Okey kelas, jadi kalau awak jumlahkan ke semua apa kos ni 300 tambah 100 tambah 150 tambah semua ni, agak-agak berapa jumlah kos yang dia kena keluarkan duit. Nanti awak cuba kira berapa ringgit habis. Berapa ringgit? Apa ada kalkulator kat situ? 300 tambah 100 tambah 150 tambah 350 tambah 250 tambah 200 tambah RM5 tambah RM15 tambah RM26 tambah RM8. Berapa ringgit semua? Kena hasil kan? Mana kira? Saya tahu cikgu. Apa? 1404 cikgu. Awak kira 14. 04. Maksudnya dia nak, kalau dia nak hasilkan 100 unit bingkai gambar tadi, 100 ya. Kalau dia nak hasilkan 100 unit bingkai gambar tadi, dia kena keluarkan duit sebanyak RM1,404. Itu kalau dia nak keluarkan 100 unit. Kalau dia nak keluarkan satu unitnya agak-agak berapa? Ya, tu tak lupa. 1404 bahagi dengan 100, berapa? Cepat kelas. 14.04 cikgu. RM14 kan. Maksudnya satu bingkai gambar tu dia punya kos hanya RM14. Murah lah tu. Ini kalkulator boleh cikgu kan? Ya, mesti kena guna kalkulator. Okay, maksudnya bingkai gambar yang dia nak hasilkan tadi tu kos dia hanya RM14 je. RM14. Nanti bila nak jual nanti jual RM20. Jangan jual RM12, nanti rugilah. Maksudnya kita kena jual up lagi daripada harga RM14 ni. Baru dapat untung Okey, itu cara nak kira kos bahan. Ni cara nak kira kos bahan ni, ingat. Okey, kemudian nak kira kos upah. Ini cara nak kira kos upah. Okay, kos upah, dia kata bilangan pekerja satu orang darab dengan 2 jam. Darab dengan 2 jam. Darab dengan kadar upah 2 jam darab dengan tempoh siap Tempoh siap 2 jam. Kadar upah RM2.50. So darab semua. Ni awak darab je. Okey. Kemudian kita tengok kos yang seterusnya. Okey, kos overhead. Okey, bila cikgu cakap kos overhead tu maksudnya dia kena bayar bil elektrik, bil air, bil telefon, kos pengangkutan ataupun sewa tapak. Ini kita masukkan dia sebagai kos overhead Bila awak ada perniagaan sendiri, katakan awak ada kedai burger. Okey, awak kena bayar bil air kat kedai burger awak tu, bil elektrik kena bayar, sewa tapak kena bayar. Itu kita panggil dia sebagai kos overhead. Okay. Ni tadi cara nak kira kos upah bilangan pekerja, darab dengan masa, darab dengan kadar upah sejam, darab dengan bilangan produk. Itu dia punya cara nak kira kos upah. Lepas tu kos overhead tambah je lah kos elektrik tambah dengan kos air Okay. Kemudian nak cari berapa semua jumlah kos pengeluaran tu, maksudnya kos bahan. Kos bahan yang kira 1404 tu tambah dengan kos upah tambah dengan kos overhead. Nanti dapat kat sini berapa jumlah. Okay. Itu cara nak kira. Itu yang M tu measurable. Okay, kita pergi pada A, attainable. Attainable tu maksudnya boleh dilaksanakan dan dicapai. Maksudnya kos jualan tadi tolak dengan kos modal, ada untung ke tak ada untung. Kalau ada untung maksudnya attainable lah. Maksudnya produk tu boleh terjual lah, boleh dijalankan. Kalau awak kira-kira kos, kira-kira ni rugi kan, maksudnya tak tercapai lah. Okay. R tu maksudnya realistik. Realistik tu maksudnya kesesuaian dengan kehendak pengguna. Adakah produk yang awak nak laksanakan tu sesuai dengan kehendak pengguna ataupun adakah dia memenuhi tujuan dan keperluan pelanggan. Okey, contoh kat sini ada 3 kereta kereta Viva. Kereta apa yang kedua ni agak siapa tahu? Siapa tahu kereta yang kedua ni kereta apa? Ni kereta Viva, ni kereta apa?
Okay, ni kereta Izora. Ini kita apa kakak? Tak tahu. Ini adalah Mini Cooper Okay, untuk kereta Viva ni dia target customer dia ataupun dia target pengguna dia yang bergaji antara 1,500 hingga 2,000 yang bujang. Kemudian kereta Izora ni mungkin gaji yang 2,500 hingga 4,000. Okay, kemudian Mini Cooper ni gaji yang 8,000 ke atas kan. Tapi Mini Cooper ni sikit je seat dia kan. Tapi dia nampak macam mewah Okay. Ni jumlah seat, harga. Ini antara, ada banyak jenis kereta yang dikeluarkan di pasaran kan. Kereta yang dikeluarkan tu semuanya untuk memenuhi keperluan pelanggan dan harganya berpatutanlah ikut pada kemampuan masing-masing. Okay, kemudian T. T tu maksudnya time bound ataupun tempoh masa dan sumber keuangan. Maksudnya bila kita buat projek tu, adakah projek tu boleh disiapkan dalam tempoh masa tertentu. Okay. Contohnya ni, rumah papan ni dengan rumah ni kan, rumah banglo lebih kurang. Okay. Tempoh masa siap kalau rumah ni 3 bulan. Sumber kewangan daripada simpanan sendiri atau pinjaman dari keluarga. Kalau rumah ni dia tempoh siap 6 bulan. Mungkin sumber kewangan daripada simpanan sendiri, pinjaman dari keluarga ataupun pinjaman bank Kalau kita buat projek tu, kalau cikgu kata, okay cikgu nak siapkan projek kita tu dalam tempoh bulan 8. Bulan 8 semua orang dah kena siap projek tu. Boleh buat tak? Contoh kan. Nanti kan kita boleh laksanakan. Kalau kata tak boleh, maksudnya T awak tak tercapai lah. Time bound tak tercapai Okay, itu maksud konsep SMART S-M-A-R-T. Konsep SMART. Nanti kena ingatlah konsep SMART tu. Okay. Kemudian, kita pergi kepada seterusnya. Okay, ni. Cikgu nak tanya, bila kita buat kerja, suka buat kerja secara individu ke ataupun secara pasukan? Secara berkumpulan? Berkumpulan. Ada orang berkumpulan. Ada orang dia suka buat secara individu. Jadi ini adalah kelebihan bila kita buat kerja dalam individu ataupun pasukan. Kalau individu tu mungkinlah kita kurang tekanan. So, tanggungjawab kerja dikongsi, tak boleh dikongsi kan apa ni. Boleh diguna kepakaran, kemahiran dan pengetahuan masing-masing, boleh berkongsi. Cikgu, bila kita buat soal kita kena fikir sendiri. Bila buat pasukan kita boleh kongsi idea tu sama-sama. Ya, betul tu. Siapa yang bercakap ni? Tak nampak. Saya cikgu. Apa? Vivo siapa ni? Siapa Muhammad? Faris Haikal. Faris Haikal. Okey. Sebab nama awak Vivo. Nama awak cakap nama Vivo. Sebab saya letak cikgu. Okey, tak apa. Okey. So contoh kalau kita buat kelebihan kumpulan kerja mungkin kita dapat idea tu banyak sikit Itu mungkinlah kurang tekanan kan sebabnya mungkin ada antara kumpulan kita tu ahli dia yang lebih yang kata fresh idea dia Tapi jangan jadi sleeping partner pula. Jadi jangan jadi orang kata apa tak nak kan duduk je kat tepi tingkap, berangan kan. Tu tak elok Okay. Kemudian kita tengok seterusnya. Okey, ni adalah contoh struktur pecahan kerja pembinaan kasut. Ni dia buat kasut. Tengok dia punya ni. Okey, ini yang kita dah buat hari tu. Ada yang jadi pengurus, ada yang jadi setiausaha atau bendahari, ada yang jadi pereka bentuk, ada yang menjadi pembangun mock-up. Ingat lagi tak jawatan awak dalam organisasi yang kita buat hari tu apa? Ingat tak? Siapa jadi pengurus tak? Ada pengurus tak kat sini? Ada pengurus tak yang join cikgu punya Google Meet pagi ni? Ada tak? Ke pengurus semua tidur? Ada tak pengurus kat dalam ni? Ada tak pengurus? Tak ada pengurus kat dalam ni? Ya, betul. Pengurus tak ada pengurus? Manager tak ada? Manager group? Dalam yang kita buat organisasi hari tu? Tak ada pengurus? Seorang pun tak ada? Kelas Isyad dengan kelas Ikram? Kau wakil cikgu. Ada. Saya, Khairul Anwar. Bagus. Nasib baik Khairul Anwar ada sebagai pengurus. Lagi ada ke tak? Kak Wakib. Lagi?
Baru 2 pengurus ni. Saya Jamin. Ada. Okey. Pengurus-pengurus patutnya kena ada dalam Google Meet kita pagi ni supaya apa yang cikgu nak bagi tahu pagi ni tersampai ataupun kata apa dapat disampaikan kepada ahli-ahli yang lain. Tawakib, Khairul Anwar, siapa lagi seorang kita ni? Ruby Syamim. Siapa ni? Cuba tulis nama kat tepi dekat chat ni. Saya tu. Pakai set mok. Ada. Bagus Okay, tengok apa fungsi pengurus ni. Duduk saja ke? Okey, pertama saya kena buat perbincangan dengan pelanggan. Katakan cikgu lah pelanggan kamu Lepas tu dia kena, kalau tugasan kedua ni, penentuan skop projek, pembahagian tugas, menganalisis maklum balas pelanggan untuk penambahbaikan. Itu semua kerja-kerja pengurus. Okey, bendahari setiausaha ada dalam ni. Okey, boleh tengok ada. Okey, apa fungsi awak ni dalam grup ni sebenarnya? Apa fungsi awak dalam organisasi? Okey, dia kata mencari pelanggan untuk mengiklan projek, selidik maklumat dan data berkaitan. Contohnya awak nak buat frame gambar tadi kan, agak okey tak frame gambar? Nak buat frame gambar tu okey tak agak-agak? Sesuai tak? Kena selidik maklumat tu. Saya rasa sesuai lah cikgu nak buat frame gambar tu sebab lepas-lepas raya ni macam banyak kan orang bergambar. Mungkin orang nak abadikan kenangan tu dekat frame gambar. Kan contoh Okey. Ada ambil gambar tak raya itu? Ambil gambar raya? Ada. Apa cikgu? Ada ambil gambar tak time raya tu? Ada kan? Kalau buat frame gambar tu okey tak? Kalau buat frame gambar tu okey tak kakak? Lawa Rasa cikgu. berbaloi tak? Berbaloi lah kan. Orang lepas raya ni kita buat frame gambar mesti orang nak kan? Okey. Okey, lepas tu dia kata yang setiausaha bendahari ni dapatkan sumber dan kos, sediakan dokumentasi dan persembahan. Okey, apa pula fungsi pereka bentuk? Ada tak dalam ni pereka bentuk? Apa fungsi pereka bentuk? Mencari idea daripada kehendak pelanggan, sediakan pelbagai lakaran, sediakan lakaran yang bersaiz ataupun menganalisis idea. Kalau pembangun mockup pula, dapatkan bahan, peralatan dan tentukan saiz yang sesuai. Ni mengukur, menanda, memotong dan memasang, menghasilkan mockup atau model, menguji dan menganalisis model. Itu contoh-contoh contoh-contoh tugas yang kita dah buat hari tu. Ada tak yang dalam ni yang join Google Meet cikgu pagi ni yang tak ada gambar lagi? Nanti bawa, buka sekolah nanti bawa gambar tu supaya lengkap nanti kita punya organisasi Okay, itu berkaitan dengan tajuk kita hari ni. Part mana yang tak faham ni, boleh tanya cikgu Ada tak konsep-konsep mana yang tak faham? Konsep SMART ni, huruf apa yang tak faham ni? Boleh tanya cikgu. Okay, ini satu cikgu nak kongsi kat awak. Okay, cikgu stop sharing, cikgu ada benda lain nak kongsi kat awak. Cikgu, sekolah start bila? Sekolah start lepas cuti. Lepas cuti bulan 6 tu. Berapa bulan Tak pasti berapa bulan. Tapi kita Lama lagi. 7 Jun cuti lagi kan? 7 Jun tu masih lagi cuti sekolah kan? Tu dah habis sekolah. 13 baru ni cikgu. 13 baru buka sekolah. 7 Jun tu cuti lagi. Tapi kita PDPR ni 2 kali je. Minggu ni dengan minggu depan je kan. Masa tak ada dah cikgu? Ya, 2 kali je. Minggu ni dengan minggu depan je. Minggu lepas tu awak cuti sekolah. Tak adalah PDPR. Siapa nak tanya tu? Tu raise the hand tu. Okay. So, nanti kan boleh tak dapatkan awak punya grup awak yang WhatsApp tu, awak buat grup sama-sama awak boleh tak? InsyaAllah cikgu. Cuba mana ada yang pengurus dalam ni kan. Cuba dapatkan ahli grup, buat WhatsApp ke apa.
Lepas tu buat group WhatsApp kan. Lepas tu awak Dah ni, banyak grup cikgu. ha? Dah banyak sangat grup cikgu. Alah, grup yang tu kecil je 5 orang je grup yang awak nak buat ni. Grup Grup kumpulan RBT. cikgu. Ha? Grup kumpulan. Ha, grup kumpulan je. Awak 5 orang tu kan? Ha, Aha. lepas tu bincang projek apa nak buat. Nak Okey. buat projek apa ni? Bincang dalam kumpulan. Ha, katakan nak buat tempat letak bekas Apa-apa pensel. je, cikgu. Apa-apa sahaja. Cikgu bagi peluang kat awak fikir. Apa-apa sahaja projek yang awak nak buat dengan kumpulan awak. Nanti dapatkan bahan dia. Nanti buka sekolah bawa je bahan tu. Boleh ke tak boleh? Ke susah? Boleh. Boleh, Janganlah insyaAllah. jangan dapatkan barang yang mahal-mahal yang recycle pun boleh. Recycle kan. Apa-apa sahaja kita nak buat contoh. Tapi fikirlah dalam kumpulan nak buat apa. Dan pastikan projek tu sesuai lah untuk pelajar ataupun untuk guru. Supaya nanti bila awak jual projek tu, bila awak jual produk tu laku. Satu je produk kena buat. Kita tengok produk siapa yang boleh terjual. Cikgu buat produk tu lepas tu kena jual ke cikgu? Kena jual. Kita nak tengok produk siapa yang terjual. Boleh. Apa-apa saja produk awak nak buat, produk apa. Contoh dia macam mana cikgu? Contohnya awak buat tempat letak bekas pensel. Kan? Buat tempat letak bekas pensel ataupun tempat letak bekas pen ke ataupun apa-apa saja nak buat. Lepas tu nanti buat tu maksudnya jangan beli kat DIY pula. Benda dah siap tu. Bahan-bahan tu beli ataupun bahan-bahan tu awak recycle ke. Lepas tu awak cuba jual produk tu. Laku tak? Kalau produk awak yang jual, kalau tak ada orang beli maksudnya tak laku. Maksudnya produk awak tu masih lagi lemah lah. Tapi kalau terjual, kalau awak buat tiba terjual maksudnya kumpulan awak tu berjaya. Cikgu boleh cakap kumpulan awak tu berjaya. Tapi kalau tak jual maksudnya tak berjaya. Cikgu nanti kita orang dah bincang dapat idea saya beritahu cikgu balik je. Boleh? Baik tu cikgu boleh, tak masalah. Baguslah yang bertanya ni. Terima kasih cikgu. Sama. Sebabnya RBT ni banyak projek kena buat. Kalau tak buat projek, bukan namanya RBT. So kita kena buat projek. Satu projek pun tak apalah. Okey kelas, nanti nampak kan yang cikgu baru share yang baru ni? Nampak tak cikgu share yang baru? Nampak kan? Okey, kalau nampak bagus. Okey, nanti yang ni cikgu kongsi dalam grup WhatsApp. Okey, cikgu cuma nak awak buat satu. Cikgu nak try awak buat satu latihan ni je. Latihan 2.1.6 ni yang mengira penyediaan anggaran kos ni. Yang ni. Iaitu menggunakan kaedah unit ataupun kuantiti dengan konsep SMART ni. Ni. Okay, cikgu bagi task dekat awak benda ni. Dia ni awak kena buat muka surat 20 ni, yang cara kira ni, kira kos di bawah ni dengan muka surat 21 ni je. Ini. Cikgu nak awak try buat. Orang pertama hantar dengan betul, cikgu akan bagi hadiah kat dia. Boleh tak? Boleh. Dua ni kena betul dia, muka surat 20 dengan 21 ni. Orang pertama dengan orang yang betul. Orang pertama tu dia hantar dan betul. Ataupun mungkin dia jadi orang ketiga hantar tapi dia betul. Cikgu akan bagi something kat dia. Tapi kalau dia orang pertama hantar tapi salah, tak boleh lah. Cuba buat ni, buat dalam satu kertas ke apa kan. Masa awak tak gambar kat cikgu bagi, boleh tak? Cikgu nak tengok awak pandai kira tak? 20 dengan 21 cikgu. Ya, 20 dengan 21 ni je. Cara kira ni. Tengok awak kira pandai ke tak pandai? Saya ambil buku ni cikgu. Buku mesra digital ni cikgu. Itu lain soalan dia. Boleh tengok contoh. Ini buku, ini yang cikgu kongsi ni. Cikgu kongsi dekat grup WhatsApp ni. Soalan ni. Soalan yang baru ni. Muka surat 20 dengan 21 je awak cuba buat. Salin lah. Tak faham.
Ha? Salin Tak nak semua salin dulu. pun tak apa. Nanti buat jawapan je. Nanti cikgu print benda ni. Nanti bukan sekolah cikgu bagi. Awak cuma buat cabaran pengiraan ni. Dapat jawapan ke tak dapat jawapan? Cikgu nak tengok. Orang pertama yang hantar yang betul. Kalau dia orang pertama hantar tapi salah, cikgu tak terima. Kalau dia jadi orang kelima yang hantar tapi dia betul semua, cikgu terima. Siapa-siapa je. Okay, boleh? Boleh. Cikgu buat ya. Jangan hantar petang pukul 3 pula. Kalau boleh hantar awal terus. Okay. Salin dah buku. Boleh. Saya nak buku. Tak kajang ke cikgu? Kita kajang ke buku RBT ke. Kalau ada buku RBT boleh letak dalam buku RBT. Saya tak Kalau- kertas kajang cikgu. Kita kajang, saya ambil gambar. Tulis nama kat kertas tu ya. Okey. Lepas tu je dulu untuk pagi ni. Boleh try buat ni. Cuba buat. Okay. Terima kasih je untuk pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab join. Awak sebelum tu boleh tak tulis nama kat tepi siapa yang ada hari ni, pagi ni. Tulis nama penuh dengan kelas kat tepi ni. Kalau print pun boleh, tak ada masalah. Boleh tulis nama kat tepi ni. Nama dan kelas. Lepas tu boleh exit. Boleh keluar daripada sini. Bukan cikgu halau ya. Boleh keluar daripada bilik ni. Lepas saya tulis nama saya keluar cikgu. Okey, terima kasih. Boleh buat kerja kan? Selamat hari raya cikgu. Selamat raya.